Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Minta maaf banyak-banyak terputus tadi, yang kita sambung balik pengajian kita ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kebaikan kepada segala hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memandang amal-amalan hambanya. Maka sesungguhnya pandangan Allah taala lah yang paling utama, kerana sesungguhnya Allah taala melihat zahir dan batin apa yang ada dalam hati-hati kita semua. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada malam ini selamat datang Ustaz ucapkan kepada semua para jemaah di mana saja berada, sama ada di negeri Terengganu ini dan ataupun di Melaka, di Kuala Lumpur, di Selangor, di Kedah, di Kelantan dan di mana sahaja berada, termasuk juga Sabah Sarawak dan mungkin yang ada di luar negara sekalipun. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Dan pada malam ini seperti biasa kita akan menyambung pengajian kitab hikam kita ini, pengajian kitab hikam, dan kita telah sampai pada muka surat 94. Kita sampai pada muka surat 94. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Berkata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, Ghayyib nazara khalqi ilaika binazril la ilaika. Maksudnya, ghaibkan olehmu akan tilik segala makhluk kepadamu, kerana bahawasanya tiada memilik mereka itu mudarat, dan tiada manfaat dengan tilik Allah kepadamu, kerana bahawasanya ia jua yang memilik bagi mereka itu dan bagimu. Berkata Syekh Ibn Athaillah ni, maksudnya ghaibkan olehmu akan tilikkan segala makhluk kepada kamu, yakni janganlah kamu ini memandang kepada tilikan makhluk. Jangan kamu duduk fikir mengenai pandangan makhluk. Bagaimana kalau orang kata aku macam ni? Bagaimana kalau aku ini tidak pergi kuliah, nanti apa yang orang kata pada aku? Kalau aku tidak sembahyang sunat, nanti orang akan kata kepada aku. Bermakna orang yang macam ini masih lagi memikir tilikan manusia. Apabila seorang itu dia memikirkan tentang pandangan makhluk, pandangan manusia, maka tidak ada lagi pandangan Allah Ta'ala terhadap dirinya. Kerana kamu telah menyibukkan diri kamu kepada makhluknya. Sedangkan orang yang benar-benar melakukan amal ibadah kepada Allah, maka dia hanya melihat ataupun memandang kepada tilikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, seseorang tadi hendaklah dia memahami bahawa apa yang dia lakukan tadi sebenarnya daripada pertolongan Allah Taala. Tidak ada sedikit pun daripada pertolongan makhluk. Tidak ada sedikit pun, semuanya daripada Allah. Maka orang itu boleh beribadat, Allah yang mengizinkan boleh ibadat. Tapi kenapa masih lagi memikirkan pandangan makhluk? Maka sesungguhnya tenggelamkan kamu, raibkan, yakni tenggelamkan oleh kamu akan tilik segala makhluk kepadamu. Maka jangan lagi menghiraukan pandangan manusia kepada kamu. Apa sahaja manusia ingin katakan kepada kamu, kamu biarkan. Dan apabila kamu ingin melakukan kebaikan, maka buatlah kebaikan. Jangan kita ini ingin melakukan kebaikan tadi disebabkan makhluk, disebabkan seseorang, disebabkan manusia. Maka pastikan apa yang kamu lakukan itu, apa ibadat yang kita lakukan itu, hendaklah
hanya melihat, memandangkan kepada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya makhluk yang kamu tengok, yang kamu fikir makhluk tadi begini-begini, dia tidak boleh memberi mudarat kepada kamu, dia juga tidak boleh memberi manfaat kepada kamu. Makhluk tidak boleh memberi manfaat kepada kita, dan juga makhluk tidak boleh memberi mudarat kepada kita. Seandainya mereka itu berusaha untuk memudaratkan kamu, lalu Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan berjaya memudaratkan. Dan seandainya makhluk ingin memberi manfaat kepada kamu, semua ingin memberi manfaat kepada kamu, maka tidak boleh, manusia tidak boleh memberi manfaat kepada kamu. Maka ulama mengatakan bahawa hendaklah kamu ini mencari Allah, memohon hanya kepada Allah, tidak selain daripadanya. Maka kata ulama, ada permohonan yang kita hanya minta dengan Allah Ta'ala saja. Tidak boleh dengan makhluk. Tidak boleh dengan makhluk. Seperti apa? Seperti mohon husnul khatimah. Hai Tuan Guru, bagi saya husnul khatimah, tak boleh. Makhluk tidak boleh memberi maknanya sesuatu itu. Hatta yang kedua, seperti apa? Seperti afiat, seperti kesihatan. Bagilah saya afiat, tak boleh. Kerana yang memberi afiat itu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga antaranya minta keyakinan. Bagilah saya yakin, keimanan, maka tidak boleh. Yakin itu Allah yang memberikan kepada dia tadi. Yang kedua, boleh kita mohon dengan manusia dan memohon kepada Allah untuk memudahkan dia. Seperti apa? Kita mohon pada seorang seperti tolong hantar barang saya. Saya nak kirim barang ke Yaman, tolong hantar barang saya ke Yaman. Maka kita pun minta tolong dia, maka boleh. Dalam waktu yang sama minta tolong dengan Allah dipermudahkan. Dipermudahkan. Ini menunjukkan apa? Kita tetap berpegang dengan Allah. Allah lah yang memberi manfaat, Allah lah yang memberi mudarat. Itu dari segi sudut dipanggil bangsa dunia. Adapun bangsa akhirat, dari segi bangsa akhirat, maknanya mereka makhluk tidak boleh memberi manfaat kepada kamu. Makhluk tidak boleh memberi syurga kepada kamu. Dan makhluk juga tidak boleh memasukkan kamu di dalam api neraka. Di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah pandangan Allah, jangan mencari pandangan makhluk. Kerana sesungguhnya pandangan Allah Ta'ala itulah yang paling utama. Apabila seseorang tadi meletakkan pandangan itu hanya kepada makhluk, maka Allah sudah tidak lagi memandang kepadanya. Itulah yang kita cerita mengenai orang yang sembahyang. Ketika mana dia sembahyang, dia pun mari fikir, Allah malunya aku. Ketika mana dia sembahyang lambat, dia mari fikir, Allah malunya aku kerana aku lambat. Akhirnya apa yang berlaku, dia mengqadarkan balik sembahyang dia yang dahulu. Kerana dia sudah merasakan bahawa dia buat ibadat bukan kerana Allah, masih lagi memikirkan tentang pandangan makhluk. Jadi kita beribadat, kita serah kepada Allah. Sama ada kita buat banyak ibadat, jangan fikir nak dapat pujian orang. Dan jangan terlalu gembira bila mendapat pujian Allah Ta'ala. Kerana orang yang gembira mendapat pujian Allah, lalulah dengan pujian itulah menambahkan dia semangat untuk beribadat, bermakna dia mencari pujian, bukan mencari Allah. Bukan mencari Allah Ta'ala. Sedangkan orang yang mencari Allah Ta'ala itu mendapat pujian dan mendapat kejian itu sama, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memandang apa yang kita lakukan, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Oleh kerana itu, tenggelamkan kamu daripada melihat pandangan makhluk kepada kamu, kerana bahawasanya tiada memiliki mereka itu, yakni makhluk, mudarat dan tiada juga manfaat. Dengan tilik Allah Ta'ala kepadamu, kerana bahawasanya ia jualah yang memilih bagi mereka itu bagimu, maka tengoklah tilikan Allah daripada tilikan makhluk tadi.
Kerana Allah Ta'ala lah yang lebih mengetahui. Kalau orang memuji kita, mengatakan kamu ini seorang yang ikhlas, maka belum tentu orang itu ikhlas. Walaupun pandangan makhluk itu mengatakan orang itu ikhlas. Kerana sesungguhnya jangan mengambil kira pandangan makhluk. Kerana ramai manusia yang beribadah, dia mengira mengikut pandangan makhluk. Tentang orang itu nak mengatakan orang itu ikhlas tidak ikhlas, itu terpulang. Katakanlah satu orang murid mengatakan guru saya ini seorang yang ikhlas. Sang guru tadi mendengar anak muridnya memujinya, dia seorang yang ikhlas. Sang guru tadi tak boleh berpegang, anak murid aku ini mengatakan aku ikhlas, mungkin aku ikhlas betul orangnya. Tidak boleh. Kita tidak boleh. Kerana apa? Kerana itu masih lagi pandangan makhluk. Mengikut pandangan muridnya itu, gurunya ikhlas. Ini pandangan muridnya. Tetapi pandang dengan diri dia tidak boleh lagi. Kerana itu pandangan daripada pandangan manusia. Oleh kerana itu kena ada harap dan kena ada takut. Harap-harap ikhlas. Tapi janganlah maknanya kita mengharap harap ikhlas tadi, lalu kita tidak bersungguh dalam ibadat. Kenapa? Kerana terpedaya dengan pandangan makhluk ataupun terpedaya dengan kata-kata makhluk. Begitu maknanya. Bukan senang. Kadang-kadang tipu daya dalam ibadat itu halus sehingga tidak diketahui. Lalu dikatakan lagi, dan lihat olehmu bagi tilik Allah kepada kamu, dan hendaklah kamu lihat hanya tilikan Allah. Allah lah memandang kepada kamu. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu. Wallahu alimun bizati sudur. Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu. Alam bi'alam bi'annallaha yara. Tidakkah Allah Ta'ala itu mengetahui? Mengetahui dan dia melihat segala-galanya. Dan sesungguhnya apabila seseorang tadi melakukan sesuatu perkara, maka hendaklah dia mengutamakan amalan hati. Kenapa amalan hati? Kerana amalan hati itu pandangan Allah. Amalan hati itu pandangan Allah. Kenapa kita tidak perlu maknanya pandangan Allah lebih utama daripada pandangan makhluk? Kerana pandangan makhluk itu hanya melihat zahir. Pandangan makhluk itu hanya melihat zahir. Adapun pandangan Allah Ta'ala itu melihat zahir dan batin. Inkishaf, tidak tertutup, semuanya terbuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam keadaan macam itu, hendaklah penumpuannya hanya kepada ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka untuk mencari ini pelbagai jalan para ulama, orang-orang soleh. Ada orang soleh, dia nak cari pandangan Allah. Antaranya, dia beruzlah. Dia mengasingkan diri. Kerana bila mengasingkan diri, dia tak fikir dah makhluk. Kalau dia tak mengasingkan diri, dia duduk dengan orang ramai, orang puji dia pula. Akhir kali bila orang puji, maka dia pun mula memikirkan tentang keadaan, tentang pujian orang. Maka jalan dia setengah pada orang sufi, mereka itu beruzlah ataupun mengasingkan diri. Mereka mengasingkan diri supaya mereka sudah tidak lagi memikirkan pandangan-pandangan daripada makhluk. Maka mereka asingkan diri. Ini di antara jalan. Di antara jalan maknanya supaya tidak lagi memandang kepada pandangan makhluk. Yang kedua, tidak lagi memandang kepada pandangan makhluk, sentiasa melihat kepada keaiban diri. Bila melihat kepada keaiban diri, dia akan jadi tak terkesan. Orang pun puji dia, kamu ni soleh sungguhlah. Saya rasa nak jumpa saya bukan nak kata benda. Setakat ini saya tengok awak memang seorang yang soleh. Kita pun tengok aib diri. Dia tak kenal aku ini. Dia tak kenal. Dia kata dia soleh, dia tak tahu banyak aib diri aku tadi. Barulah terkesan. Barulah tidak terkesan. Barulah hilang sifat riak dalam hati. Kerana memandang kepada aib diri tadi. Hanya masalah kita hari ini, bila kita melakukan amal ibadat, kita melihat kepada kebaikan kita. Aku sudah semayang, aku sudah baca Quran, aku sudah zikir.
maka bila memandang kepada kebaikan, maka lupalah kita kepada keaiban. Kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tanzu ila hasanatika. Jangan kamu tengok pada kebaikan kamu. Supaya apa? Supaya bila memandang kepada aib diri, maka mengingatkan dia kepada Allah. Baru dia mengharapkan keampunan Allah, mencari keredaan Allah Ta'ala. Yang kedua. Yang ketiga, mengambil berat tentang kata-kata orang yang memusuhi kita. Kenapa? Kerana orang yang memusuhi kita ini, dia jujur dalam menyatakan keaiban kita. Jadi, bila dia kata Allah, kamu ni pesen begini, kamu ni jadi tak ikhlas, mari fikir, boleh jadi betul aku tidak ikhlas. Sebab apa? Ungkapan yang dia keluar tu, siapa yang mengizinkan? Allah Ta'ala. Boleh jadi dengan lidah dia yang Allah Ta'ala nak khabar aku dah ikhlas melalui lidah dia. Maka ini antara jalan supaya orang tadi dapat menyedari akan dirinya, lalulah dia akan memandang kepada pandangan Allah, utamakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam keadaan macam itu, utamakan pandangan Allah. Kata ulama, apabila Allah Ta'ala memandang seseorang tadi dengan pandangan kasih sayang, dan apabila Allah Ta'ala memandang seorang tadi dengan pandangan mahabbah dan juga rahmah, kasih sayang dan juga rahmat, maka tiada kemudaratan berlaku pada dirinya. Allah Ta'ala maknanya memberi kebaikan kepada dia. Dengan itu, sibukkan kita dengan mencari, sibukkan kita melihat keaiban diri, dan juga memandang sibukkan kita dengan mencari pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila menilai Allah Ta'ala kepadamu dengan kasih, apabila Allah Ta'ala memandang kamu dengan kasih, maka tiada memberi mudarat akan dikau tilik segala makhluk. Maka tiada mudarat atas kamu dengan pandangan makhluk. Contohnya begini. Di sisi Allah Ta'ala menyatakan kamu seorang yang soleh. Di sisi Allah. Allah Ta'ala meletakkan dia ini orang yang soleh. Maka bila saja orang tadi, tiba-tiba ada orang yang memfitnah dia, menyatakan buruk pada dia, lalu orang lain semua percaya, semua percaya, maka orang pun mengatakan buruk pada dia, orang pun percaya. Bila orang percaya, tersebarlah keaiban orang tadi. Walaupun tersebar keaiban, kejahatan, fitnah ini, dia tetap menjadi orang yang baik di sisi Allah. Dia tetap baik. Tetap baik. Sebab itu kata Syekh Junaid Baghdadi, kalau kamu berada di pihak kebenaran, cukup Allah yang membela kamu. Membela kamu. Jadi tidak memberi mudarat. Kalau orang lain kata jahat belaka, Allah Ta'ala kata baik, dia dikira baik. Tapi kalau orang kata jahat belaka dia, tiba-tiba dia jahat belaka dia, maknanya, tapi Allah Ta'ala kata, kalau orang kata jahat, Allah Ta'ala kata baik, dia baik. Tapi kalau orang kata dia baik belaka, di sisi Allah dia bukan orang baik, dia tetap tidak akan jadi orang yang baik. Makhluk tidak dapat mempengaruhi pandangan Allah. Oleh itu, melihatlah kepada pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa kalau Allah Ta'ala tengok dia dengan kasih sayang, menilik dengan kasih sayang, dia tiada memberi mudarat akan dikau tilik segala makhluk. Walaupun dengan benci, walaupun makhluk itu benci dia, tak suka pada dia, dia tetap orang yang baik di sisi Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita bila sahaja orang kata kita baik, kita gembira, kita pun rasa kita baik. Tiba-tiba orang kata kita, orang cela kita, orang kata buruk pada kita, kita pun bersedih. Kita pun bersedih. Kenapa kita bersedih? Sebab kita pegang dengan pandangan makhluk. Sebab dengan pandangan makhluk. Orang-orang yang soleh, mereka berbeza pandangan mereka. Orang yang soleh di sisi Allah Ta'ala, ketika mana orang puji mereka, mereka berhati-hati, bahkan takut. Takut, mereka berwaspada.
Mereka tak pegang. Biarlah orang nak kata ikhlas. Belum tentu dia tak pegang. Oh, aku ni ikhlas ni. Sebab ramai semua kata ikhlas. Tidak. Mereka rasa takut, berhati-hati. Dan ketika mana orang mencela dia, orang kata dia, orang kata dia macam-macam, maka dia ini maknanya tidak terkesan dengan celaan-celaan orang. Maka tengok orang awam. Orang awam bagaimana? Orang awam ketika mana orang puji dia, oh dia semangat. Orang cela dia, dia bersedih. Kenapa? Kerana dia melihat pandangan makhluk. Orang yang kedua pula, orang yang kedua dia terbalik. Kalau orang puji, orang awam, orang puji dia suka. Orang keji dia sedih. Tapi orang yang kedua macam mana? Orang yang kedua bila dipuji, dia rasa tak suka. Benci dia orang puji. Tetapi bila orang keji, dia suka. Baik orang keji daripada puji. Bila orang kata dia tak bagus, dia terima kasih. Dia dapat baiki diri dia. Tapi bila orang puji, dia tak suka. Kerana orang ni merosakkan amal ibadat dia. Ini dikatakan bahawa ni peringkat yang kedua. Tapi peringkat yang ketiga, orang yang tinggi kedudukan maqam di sisi Allah, sama dengan orang yang pertama. Bila orang puji dia suka, orang cela dia sedih. Tetapi puji dia suka kerana apa? Dia melihat Allah memuji dia, bukan orang tu puji dia. Tapi bila orang tu cela dia, dia tak melihat orang tu yang mencela dia. Dia bukan sedih pada celaan manusia, tapi dia berasa bersedih, takut-takut Allah memang cela dia. Maknanya, maka begitulah orang yang memandang, melihat kepada pandangan makhluk dengan pandangan Allah. Oleh kerana itu, lihatlah pandangan Allah. Dan apabila Allah Ta'ala kasih, disebut di dalam satu hadis, apabila Allah Ta'ala kasih kepada seseorang, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, aku kasih pada orang ini. Lalu malaikat Jibril AS memanggil para malaikat yang lain. Lalu dipanggil para malaikat yang lain. Wahai para malaikat, Allah Ta'ala kasih pada orang ini. Dan aku juga kasih pada dia. Lalu para malaikat pun berkata, kami juga kasih kepada orang itu. Maka berjalanlah di atas muka dunia dalam keadaan dia diterima amal ibadatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dikatakan bahawa menilik kepadamu dengan benci, maka tiada memberi mudarat akan dikau. Kalau orang tengok kamu dalam keadaan benci, maka tidak memberi mudarat. Biarlah mereka nak tengok kita dalam keadaan benci, orang tidak suka. Yang paling penting pandangan Allah. Maka tiada memberi mudarat akan dikau. Tilik segala makhluk dengan benci itu. Orang benci tidak ada memberi mudarat. Tilik segala makhluk. Pandangan makhluk tadi tidak memberi kesan. Menilik Allah Ta'ala kepadamu dengan benci, maka tiada manfaat akan dikau tilik segala makhluk dengan kasih. Kalau orang tilik dengan kasih juga tiada manfaat, maka nyatalah bahawasanya barang siapa raib ia daripada tilik segala makhluk. Ternyata barang siapa yang sudah lagi tidak memikirkan tentang pandangan orang pada diri dia, tentang pandangan orang tentang pada dirinya, tentang perkara yang walaupun benda itu berbentuk pujian, ataupun pandangan orang terhadap dia walaupun berbentuk kejian, dia sudah tidak memandang lagi, dia sudah tenggelam dia daripada tilikan makhluk itu. Bermakna apa? Bermakna menghadap mereka itu dengan tilikan Allah. Maka dia masa ketika itu hanya melihat kepada pandangan Allah Ta'ala saja. Maka melihat hanya kepada Allah, yakni hanya memikir pandangan Allah Ta'ala saja. Sudah tidak lagi memikir pandangan makhluk. Pandangan makhluk begitu. Maka ramai manusia kadang-kadang dia terpengaruh dengan pandangan-pandangan makhluk terhadap diri dia tadi. Oleh kerana terpengaruh, maka cepatlah jadi riak, cepatlah jadi ujub, cepatlah jadi sombong. Apabila dia dapat tahu. Macam mana nak tahu Allah Ta'ala kasih pada kita, Ustaz? Allah Ta'ala kasih pada seseorang itu banyak tanda. Antaranya ulama' tasawuf letak 3 tanda. Tanda yang pertama, Allah Ta'ala pemudahkan dia buat taat. Kalau dia nak buat taat, mudah saja. Ini tanda Allah Ta'ala kasih. Yang kedua, Allah pelihara dia daripada maksiat.
Ada saja maksiat je nak boleh buat, tapi dia dijauhkan. Ada saja halangan. Allah jauhkan dia daripada maksiat. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala jadikan dia sentiasa hatinya ingat Allah, berdoa pada Allah. Maka ini antara tanda Allah Ta'ala kasih pada seseorang. Bila Allah Ta'ala kasih, mudahlah dia nak buat amal ibadat. Kenapa orang tu boleh istiqamah? Itu tanda Allah Ta'ala kasih. Orang itu tidak jatuh pada maksiat. Kenapa? Kerana tanda Allah Ta'ala kasih. Orang itu sikit-sikit sebut Allah, ingat kepada Allah, doa pada Allah. Tidak putus dia hubungan dengan Allah melalui doa, atau melalui zikir. Ini tanda Allah Ta'ala kasih. Allah Ta'ala kasih. Tapi kalau kita dapat tanda sebaliknya, kenapa nak buat ibadat jadi payah? Kenapa jatuh pada maksiat mudah? Jangan buruk sangka pada Allah. Tapi baiki diri kita. Baiki diri kita macam mana? Aku ini masih lagi banyak dosa. Masih lagi ada dosa-dosa yang tidak ditaubatkan lagi. Maknanya jangan kata Allah benci kita, Allah jauhkan kita, jangan kata gitu. Walaupun Allah jauhkan kita dengan sebab tu, tapi tengok pada diri kita, jangan tengok pada Allah. Tengok pada Allah. Allah benci kita, Allah jauhkan kita. Itu kalau adab dengan Allah. Tengok pada diri kita. Maka apabila saja seorang itu Allah Ta'ala kasih, maka Allah Ta'ala akan jadikan dia tadi akan mendapat kebaikan. Bila dia mendapat kebaikan, segala pandangan makhluk tadi tidak akan memberi kesan kepada dia. Lalu dikatakan lagi, dan berhadap mereka itu dengan tilik hak Allah, maka dia hanya memandang kepada Allah, hadap kepada tilik Allah Ta'ala, dan berhadapnya, maka bahawasanya telah sidiklah ubudiyahnya, maka telah benarlah dia dalam ibadat dia. Maka bila telah orang yang benar dalam ibadat ini, pandangannya hanya kepada Allah. Pandangannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana nak merawat kemurungan? Murung ni dia melibatkan ilmu sebenarnya. Melibatkan kepada ilmu. Al-Imam Hasan Basri pernah datang pada satu orang, tidak keluar daripada rumah, duduk dalam bilik saja, kemurungan. Duduk dalam bilik saja, kemudian kalau duduk dalam bilik saja, kemudian Imam Hasan Basri pun datang menasihati dia. Menasihati dia dan memberitahu jalan keluarnya. Maka kenapa manusia murung? Manusia murung adalah biasanya disebabkan apabila mereka itu kadang-kadang melupai Allah. Maka datangkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan jadikan mereka itu beri pengharapan yang baik pada mereka. Kerana murung ni kadang-kadang membawa kepada putus asa. Putus asa. Jadi ini kita kena bagi menasihat kepada dia, dalam waktu yang sama kita berikan keyakinan kepada dia supaya dapat menghilangkan kemurungan dia. Panjanglah tentang kemurungan ini. Maknanya ini daripada masalahnya adalah masalah kepada akidah. Pegangan seseorang tadi terhadap Allah Ta'ala. Baik, kita tengok sini. Maka ini menunjukkan benarlah ia tadi, benar dia tadi di dalam ubudiyah. Apabila seorang itu hanya memikirkan Allah, tidak lagi memikirkan tentang makhluk. Apa makhluk nak kata, dia tidak tahu. Maka dan berbahagialah dalam segala halnya, dalam segala keadaannya. Sehingga mereka dalam keadaan berbahagia. Seperti apa? Seperti bersifat hal keadaan dia qanaah. Dan merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala bagi. Dia melihat pandangan Allah Ta'ala, dia melihat pada apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Maka seorang yang ingin kembali kepada Allah Ta'ala, utamanya Allah. Sesiapa yang utamakan Allah, dia mau utamakan pandangan Allah, maka dia pada mulanya boleh jadi dia akan dijauhi makhluk ataupun dibenci oleh makhluk. Ketika itu hiraukan kebencian makhluk. Hiraukan kebencian makhluk kerana mencari pandangan Allah. Lama-lama orang yang membenci kita itu akan kasih kepada kita.
Tetapi kalau kita mengutamakan pandangan makhluk, makhluk akan kasih kita. Tapi lama Allah benci kita. Lama-lama makhluk pun menjauhi kita. Kerana pandangan yang utama adalah pandangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengutamakan pandangan Allah Taala itu lebih utama. Baik. Lalu dikatakan lagi, kerana bahawasanya hamba itu apabila adalah ia telah sempurna di dalam imannya, bila sempurna dalam imannya, padahal tetap di dalam maqam ihsannya, dan dia duduk dalam keadaan maqam ihsan, maqam yang seorang tadi benar-benar menyerahkan diri kepada Allah. Maqam yang mana seseorang tadi itu dia ini hanya memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi dalam keadaan macam itu, seseorang tadi apabila sahaja dia melakukan amal ibadah kepada Allah, dia kena mencari pandangan Allah. Kerana apa? Yang pertama, dia kena faham kerana ibadat yang dia lakukan, yang menilaikan dia itu hanya Allah. Dia kena faham bahawa ibadat yang dia lakukan itu adalah untuk Allah. Maka bila untuk Allah, macam contoh kita nak buat makanan, kalau orang pandai masak, dia pun tahu. Kalau kita tahu kita nak buat makanan untuk orang ini, dan kita tahu orang ini nak apa, dia suka makanan apa, jadi kita akan buat sesuatu makanan yang dia suka. Maka yang kita fikir, apa yang orang itu suka makan, kerana kita nak buat untuk dia. Maka demikian, kita ibadat ni untuk Allah. Untuk Allah. Maka yang pertama, kita kena ketahui bahawa ibadat yang kita lakukan itu untuk Allah. Yang kedua, kita kena memahami ibadat itu yang kita lakukan itu tidak ada kaitan untuk makhluk. Ibadat yang kita lakukan itu, makhluk tidak boleh memberi manfaat, tidak boleh beri mudarat. Yang mana kita lakukan tadi ibadat itu, yang menilai ibadat kita itu bukan makhluk. Kenapa kita mencari pandangan makhluk, sedangkan makhluk tidak menilai ibadat kita? Makhluk tidak boleh kata, ibadat kamu sudah sah. Kalau kata ibadat kamu sudah sah, kamu dapat pahala 80% hari ini. Mana boleh. Tidak ada nilai. Bukan manusia yang menilai. Tetapi oleh kerana hati seorang tadi dia tidak bergantung dengan Allah, maka dia memikir nilaian makhluk. Aku kena semayang molek-molek ni kerana manusia akan tengok aku begini. Aku kena baca molek-molek. Ketika tak ada doa, aku kena sungguh-sungguh ni. Baru orang tengok aku. Maka itu banyak ketika itu tanpa disedari manusia melakukan ibadat hanya memikirkan pandangan makhluk semata-mata. Sedangkan makhluk itu tidak menilai akan ibadat kamu. Ibadat kamu. Itu maknanya. Maka rugilah seseorang tadi dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk kita nak tumpu hati kita pada Allah, kita tahu yang kedua apa? Yang kedua, makhluk tidak menilai akan amal ibadat kita. Amal ibadat kita. Yang ketiga, kita kena mengetahui makhluk itu lemah macam kita. Dia pun maknanya dia pun dalam melakukan amal ibadat, dia pun seumpama kita, dia lemah macam kita. Kenapa kita nak mengharapkan ibadat kepada yang lemah? Kita nak mengharapkan atau mendapatkan pandangan kepada orang yang lemah. Maka demikianlah, hanya perlu mengharapkan pandangan kepada Allah. Maknanya apa? Makhluk tidak mampu memberi manfaat, makhluk tidak mampu memberi mudarat. Maknanya. Baik. Kemudian dikatakan lagi, dia katakan lagi bahawa sehinggalah seorang itu sempurna imannya dalam hal tetap di dalam maqam ihsannya, maka datang atasnya anwarul yakin, sehingga datanglah di dalam hati cahaya keyakinan daripada hadrat Rabbil Alamin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini setelah seorang tadi bila dia beribadat kepada Allah, dia berjaya membuang makhluk di dalam hatinya.
Kerana manusia ini kadang-kadang dalam melakukan amal ibadat, dia ini maknanya dia dalam melakukan ibadat masih lagi mencari-cari, kepentingan daripada makhluk. Jadi ini di antaranya mengatakan bahawa apabila seorang tadi sudah berjaya membuang kepentingan makhluk dalam hatinya, sudah tidak lagi memikirkan untuk mendapat sesuatu daripada makhluk, umpama pujian, maka akan mendatangkan cahaya di dalam hati, cahaya keyakinan. Sehingga ulama mengajar kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ataupun as'aluka, Allahumma inni as'aluka yakinan sadiqan. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada kamu keyakinan yang sebenar, wa imanan kamilan, dan juga iman yang sempurna. Lalu dikatakan lagi, maka memandanglah akan hak Allah Ta'ala dalam tiap-tiap waktu, pandang hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam setiap waktu hanya kepada Allah. Maka kita pernah dengar kisah mengenai Syekh Junaid Baghdadi, rasanya tak silap. Ada satu orang anak murid dia ini dikasihi. Anak murid ini dikasihi mengatasi anak murid yang lain. Padahal anak murid yang dikasihi itu adalah anak murid yang paling kecil, yang barulah, kalau kita kata baru. Jadi bila sahaja guru tak dedikasi pada anak murid, jadi guru tadi akan utama pada anak muridnya. Mungkin banyak sebut nama murid dia, ataupun panggil siapa anak murid ni dikenali. Jadi anak murid yang lama-lama mari fikir, oh kita dah belajar lama-lama, mari hak baru, tok guru dok utamakan hak baru pada hak lama. Penyakit dalam hati kan tak boleh hilang. Begitu. Maka Syekh Junaid Baghdadi ni tahu anak murid dia macam tak puas hati. Kenapa Syekh Junaid utamakan? Tengok tuan guru ni. Tuan guru ni, Syekh Junaid ni dia tahu, tapi dia buat tak tahu. Kadang-kadang satu orang guru tu dia tahu, tapi dia buat tak tahu saja. Buat tak tahu. Maka Syekh Junaid pun panggil semua anak murid dia. Sama panggil anak murid dia. Bila panggil semua anak murid dia, maka diberi seekor ayam, maksud silap, dan pisau. Bagi satu binatang di tangan, pisau satu. Maka diperintahkan semua ambil seekor binatang ini, ayam ini, kemudian pisau disembelih, pergi sembelih. Di mana-mana tempat yang kamu nak sembelih, pastikan tidak ada orang yang memandang kamu. Ketika mana kamu sembelih, pastikan tidak ada orang yang memandang kamu. Maka anak murid pun pergilah. Masing-masing pergi, termasuk anak murid yang Syekh Junaid sayang tadi. Pergilah. Bila pergi saja cari tempat. Duduk celah-celah bukit, celah batu, tengok satu orang sembelih. Duduk di pokok di bawah pokok-pokok yang terlindung, sembelih. Duduk dekat tepi sungai, tak ada orang, sembelih. Maka semua sembelih belaka. Tuan guru dia kata, kamu pastikan ketika mana kamu sembelih, tidak ada orang yang memandang kamu. Tidak ada yang memandang kamu. Hanya kamu saja tahu yang menyembelih. Maka semua sudah sembelih belaka. Maka sembelih datang jumpa depan tuan guru dia. Datang jumpa tuan guru. Ternyata tuan guru dia tengok, setiap pada anak murid yang datang, adanya pisau tadi dalam keadaan kesan darah, dan ada binatang yang sudah disembelih di tangannya. Maka akhirnya datanglah satu orang anak murid yang dikasihi tadi, yang setelah semua dah datang belaka, tinggal di seorang datang lagi. Akhirnya datanglah anak murid yang dikasihi tadi. Bila datang anak murid yang dikasihi tadi, tengok-tengok anak murid dia tadi ada di tangannya pisau yang tidak ada kesan darah, dan di tangannya binatang yang tidak disembelih. Maka dalam keadaan macam itu, guru dia bertanya, tidakkah aku suruh kamu sembelih? Kenapa kamu tidak menyembelih? Lalu anak murid dia berkata, ya Tuan Guru, tidakkah Tuan Guru suruh saya sembelih di satu tempat yang tidak diketahui? Hanya saya seorang saja. Hanya saya seorang sahaja. Maka dengan setiap kali saya nak menyembelihnya, maka dapat tahu bahawa ada yang mengetahuinya. Maka ditanya siapa? Katanya Allah Ta'ala. Maka tersedarlah anak murid yang baik. Kadang-kadang ilmu ini dapat tahu.
Dapat pengetahuan itu dah ada, tetapi dari segi amalannya itu tiada. Maka dengan sebab itu pandangan Allah Ta'ala itu lebih utama. Baik. Lalu dikatakan lagi, kita sambung sikit lagi. Barang siapa memandang hak Allah Ta'ala, kalau dia hanya memandang kepada Allah Ta'ala, dia hanya memikirkan apa pandangan Allah, adakah Allah redha pada aku? Adakah aku ini dikira benar-benar ikhlas kepada Allah? Adakah aku ini masih lagi ada penyakit ujub dalam hati? Adakah aku ini masih lagi dia memikir? Seandainya dia memikirkan pandangan Allah, dia hanya memandang kepada pandangan-pandangan Allah Ta'ala terhadap dirinya, maka raib daripadanya memandang makhluk. Dia tak fikir dah. Dia tak fikir dah. Yang dia tentang makhluk tadi. Kerana apa? Kerana dia memandang kepada Allah Ta'ala dari kerana yakin. Kerana yakin menilai hak Allah Ta'ala. Kerana apa? Yang pandangan Allah Ta'ala itulah yang paling sebenar. Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak memandang kepada rupa paras kamu dan tidak memandang kepada tubuh badan kamu, akan tetapi Allah memandang kepada hati-hati kamu. Hati yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya melihat kepada Allah Ta'ala sahaja. Hati yang yakin kepada makhluk, maka melihat kepada makhluk. Dia melihat makhluk itulah yang memberi rezeki pada dia. Dia melihat bahawa makhluklah yang memberi mudarat. Maka sebenarnya makhluk itu tidak memberi mudarat pun. Tidak memberi itu. Maka keyakinan dia kepada makhluk tadi, maka dalam keadaan macam itu membawa kepada maknanya biar kurangnya pandangan Allah Ta'ala kepada dirinya. Baik. Dan kata Sidi Muhammad Wafa radhiyallahu anhu, bermula kesudahan raib itu, sehabis-habis raib menghilangkan itu, hapuslah lainnya daripada khayal yang maujud, iaitu yang ada di dalam majazi, dalam bentuk pinjaman ataupun dalam bentuk makdum, benda yang tiada di dalam hakikat. Maknanya, maka sehabis-habis raib tenggelam ini, maka dikatakan bahawa dah hilang di dalam khayal. Apa makna khayal? Khayal ini khayalan-khayalan ataupun angan-angan. Angan-angan yang ada dari satu bentuk majazi, pinjaman, ataupun memang khayal sesuatu yang tidak ada. Maka hilang pandangan pada dirinya. Pada dirinya tadi, yang ada hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Jadi kadang-kadang manusia ini duduk dalam khayal, baru ibadat sikit berasa alim, berasa soleh, baru boleh baca kitab sikit dah berasa alim. Ini jadi khayalan tu boleh jadi tak ada pun, alim tak ada pun pada dirinya, soleh tak ada pun, benda tu makdum tak ada pun pada diri dia, tapi berasa ada. Merasa ada. Kerana apa? Kerana sudah belum lagi tenggelam dengan Allah. Belum lagi tenggelam dengan Allah. Orang yang tenggelam dengan Allah ni begini. Yang pertama, dia tidak pernah merasa memiliki amal. Itu baru orang tenggelam dengan Allah. Selagi mana rasa memiliki amal, lagi tu tak tenggelam. Aku banyak baca Quran, aku banyak zikir, aku banyak apa lagi? Aku banyak selawat, aku banyak sedekah, aku banyak, maka dia tidak tenggelam lagi. Orang yang tenggelam dengan Allah, dia maknanya merasa tidak memiliki sebarang amal. Itu maknanya. Dan orang yang tenggelam dengan Allah Ta'ala tadi, dia ini maknanya merasakan bahawa dia adalah sepaki-paki manusia, hanya bergantung kepada Allah Ta'ala segala-galanya. Bergantung kepada Allah Ta'ala segala-galanya. Ini maknanya orang yang sudah tenggelam dengan Allah. Tapi malangnya kita duduk dalam khayal. Khayal yang mawujud.
ya yang ada tadi. Sehingga seorang tadi bila duduk dalam khayal, maka menyebabkan dia hanya memandang kepada pandangan makhluk sahaja. Kerana sedangkan boleh jadi perkara itu yang dikhayalkan itu benda itu yang berbentuk benda yang tidak ada, merasa dia ada, ataupun merasa dirinya soleh, merasa dirinya baik dan seumpamanya, ini membawa kepada binasa dalam amal. Intaha, maka sesungguhnya maka sungguh-sungguhlah olehmu wahai saudaraku dalam mempanakkan barang yang lain daripada Allah, bersungguh-sungguhlah kamu. Maknanya bersungguh-sungguhlah kamu menghilangkan segala yang yang ada di dalam hati kamu selain pada Allah. Buangkan. Jangan bila orang puji, jangan pegang pujian orang. Sebab tu kalau orang puji kita, dalam hati kita sebaliknya. Kamu ni soleh, dalam hati kata aku tak soleh. Kamu ni alim, dalam hati kata aku tidak alim. Pada bila orang puji tu. Kalaulah orang itu dia ini maknanya datang pada dirinya, baik sangka pada diri dia, jangan percaya. Jangan percaya kepada baik sangka pada diri. Jangan percaya pada baik sangka pada diri. Maksudnya kan? Bila dia baik sangka diri dia, maknanya aku rasa dalam kampung ni aku paling banyak kali zikir. Aku rasa setakat ni aku pergi masjid-masjid, surah-surah, aku dengar orang baca Quran, tidak ada orang yang laju baca Quran daripada aku. Sangkaan diri. Jangan percaya, jangan pegang dengan sangkaan baik diri kita. Maknanya jangan pegang, jangan percaya dengan sangkaan baik pada diri kita. Kalau orang puji, maka menolak kita di atas pujian dia. Makna kenapa? Kerana kalau kita berpegang dengan pujian orang tadi, bermakna kita mencari pandangan orang. Tapi bila puji tadi kembalikan kepada Allah, jangan kita pegang. Nanti kita duduk dalam khayal. Aku soleh, dah rupanya bak ramai kata aku orang soleh. Maka ini membawa kepada binasanya amal. Binasanya amal, maka sungguh-sungguhlah kamu mempanakkan barang yang lain daripada hak Allah Ta'ala, daripada hati kamu. Buang daripada hati kamu, yang mana semuanya tidak ada, yang ada hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tidak ada apa-apa pun kita sebenarnya. Yang ada semua milik Allah Ta'ala. Sebab itu orang-orang soleh, walau dia beribadat banyak macam mana, dia tak bergantung dengan ibadat dia. Dia tidak bergantung dengan amal ibadat dia. Tidak ada ulama-ulama dahulu, dia bergantung dengan ilmunya, dia bergantung dengan ibadat dia. Sehingga Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syafi'i ketika nak wafat, dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, bagaimana aku nak jumpa denganmu sedangkan aku tak ada amal pun. Padahal Imam Asy-Syafi'i banyak ibadat. Dia tak bergantung, dia tak kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku bertemu denganmu, aku telah bawa amal ibadatku yang banyak. Tidak ada. Orang-orang soleh, mereka menyangka bahawa mereka tidak ada amal, walaupun mereka beramal. Kita yang tidak soleh tak beramal, merasa ada amal. Maka merasa ada amal itu khayal, yang membinasakan kita. Kenapa? Kerana masih lagi memandang pada amal kita, ataupun memandang kepada pandangan manusia, maka dia dikira tidak ada pandangan pada Allah. Maka orang yang masih lagi memikir pandangan orang selain pada Allah, maka gugurlah pandangan Allah terhadap dirinya. Wal-iyazubillah. Moga-moga Allah Ta'ala jaga kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Dan kita masuk kepada matan yang lain. InsyaAllah kita akan sambung pada malam yang lain, malam besok insyaAllah. Kita mohon pada Allah agar Allah Ta'ala beri kekuatan pada kita, dan kita mohon pada Allah agar Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan hamba Allah yang soleh. Banyak jahil kita dalam ibadat, banyak salah adab kita dalam ibadat pada Allah Ta'ala. Kita mohon pada Allah agar Allah Ta'ala ampunkan kita di atas kejahilan kita dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan selama ini ibadat kita terlalu fikir makhluk, selalu memikir pandangan makhluk. Kita tak fikir dah mengenai Allah Ta'ala. Kalau kita fikir Allah Ta'ala, nascaya akan banyak menangis. Tapi kalau kita fikir pandangan makhluk, kita banyak ketawa. Orang yang banyak memikir pandangan Allah, dia akan banyak menangis. Kerana apa? Kerana bila dia fikir pandangan Allah,
Dia kata Allah, aku ni banyak lalai, aku ni banyak ni, aku ni banyaklah banyak dosa, aku ini tidak ikhlas, aku tidak. Itu yang mendatangkan dia banyak menangis. Orang soleh dia banyak menangis. Orang tidak soleh banyak ketawa. Falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Ketawalah sedikit, menangislah banyak-banyak. Moga-moga Allah Taala ampunkan dosa kita, moga-moga Allah Taala beri kebaikan kepada kita dan minta maaf banyak-banyak di atas kelemahan mungkin tidak dapat dipahami. Kalau tak faham, minta maaf banyak-banyak. Bertanyalah kepada orang yang lebih alim, bertanyalah pada orang yang lebih soleh. Moga-moga Allah Taala tunjuk jalan kita kepada kebaikan. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Malam ini Ustaz bagi tahu bahawa pengajian kitab hikam kita mungkin dalam minggu ini sahaja. Kemungkinan kalau ada rezeki kita sambung, kalau tidak kita sambung akan datang. Wallahu alam. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Dan Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.